Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar semua sihat walafiat walaupun kes COVID makin lama makin meningkat pelajar Hari ini jumlah COVID berapa nilai jumlahnya? Paling tinggi 15,000 banyak pelajar 15,000 tak tahulah bila naik sekolah ni Okey, jadi tak apa pelajar, kita teruskan. Setiap minggu kita teruskan kelas walaupun sedikit kita belajar tapi bermanfaat. Okey. Jadi pelajar hari ini pelajar semua sihat? Teman saya ni? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alright. Okey, saya ingatkan tak ada orang nak join hari ni nak belajar topik yang tak berapa glamour topik tak glamour topik dia. Tapi banyak keluar dalam topik-topik pelarasan. Banyak topik-topik keluar dalam pelarasan, inilah cerita dia. Okey, tapi juga dalam pembetulan kesilapan yang hari ni nak belajar. Topik ni juga akan keluar dalam soalan yang bersendiri. Bersendiri. Dia ada khas. Soalan tu khas untuk soalan pembetulan kesilapan. Di samping dia diselipkan dalam maklumat pelarasan dalam penyata keuangan. Okey. Jadi pelajar, hari ni simple je. Kita gunakan soalan buku teks. Buku teks nanti kita tengok. Okey, sebelum tu pelajar, cikgu nak tunjukkan pada pelajar. Okey, jadi pelajar gunakan testpad lah. Pelajar cerita selain testpad pun dah cukup dah. Okey, hari ni pelajar nampak macam senang. Tapi pelajar teknik nak jawab kadang-kadang pelajar tersilap. Tersilap. Pelajar dia ada cara dia. Ada teknik dia. Okey, jadi pelajar sekali lalu sambil-sambil rakan-rakan awak masuk ni. Sambil pelajar rakan-rakan masuk. Jadi pelajar cikgu nak tunjukkan sikit. Okey, alright. Okey, jadi dia boleh nampak tak ni? Boleh nampak? Okey, nampak Okey, ni gambar. Nampak tak? Nampak pembetulan kesilapan. 2 tambah 2, 5. Habis lah. Jam belajar. 2 tambah 2 pun 5. Habis. Okey. Jadi pelajar, kita tengok pelajar. Kita tengok apa? Kita tengok soalan-soalan. Ada ke soalan keluar ni? Kita tengok Okey, cikgu klik sekejap. Soalan koleksi soalan cikgu. Kita tengok soalan percubaan. Percubaan pembetulan kesilapan. Ada. Okey, ni pembetulan kesilapan. Okey pelajar, banyak keluar dia pelajar. Pembetulan kesilapan yang pertama dekat mana ni? MPSM. Sekolah Johor, MPSM keluar. Soalan dia macam ni lah pelajar. Okey. Ini okey, sekolah BPTV, sekolah teknik Malaysia pun ada keluar pelajar ni Selangor pun ada keluar. Okey, ni contoh-contoh soalan dah belajar. Sama je seperti yang keluar dalam mana? Keluar dalam buku teks. Sama je. Ini pasti gudang bentuk lain sikit lah. Okey, alright. Jadi pelajar, cikgu nak tunjukkan sedikit. Kalau soalan SPM, ada tak soalan SPM? Tengok je Kita tengok mana soalan SPM cikgu ni. Pembetulan kesilapan ke cikgu ada kumpulkan ke tak ada? Kadang cikgu ada kumpulkan, kadang tak ada. Ada. Ada, cikgu ada betulkan. Okey, pembetulan kesilapan. Ni, pembetulan kesilapan SPM 2016. Pelajar dia bagi imbangan duga ni, dia suruh buat balik. Okey. Kesilapan dia apa? Kesilapan dia dekat sini. Ada lebih kurang ada berapa? Ada 5 maklumat. Okey, markah ada berapa? Kalau tengok markah ada berapa? 11 markah. 11 markah. Banyak ke sikit 11 markah ni pelajar? Banyak banyak. 2017 pun keluar lagi. Dia bagi imbangan duga. Pelajar lepas tu dia bagi awak kesilapan. Awak kena betulkan balik account kau. Okey, dia suruh buat account dalam bentuk apa? Bentuk journal. Dia suruh buat dalam bentuk journal. Berapa markah? 11 markah juga. 11 markah juga. Lepas tu keluar tambah apa lagi? 2019 keluar lagi. Maksudnya soalan ni penting ke tak penting? Penting. Pelajar. 6 dengan 4 jadi 10 markah. Okey pelajar. Ini cara pembetulan kesilapan. Okey. Skrin kabur. Pelajar, skrin kabur ke? Ya, kabur sikit. Okey, kabur sikit. Jadi cikgu akan print screen lah. Cikgu akan print screen. Cikgu akan share screen. Besar sikit. Okey, alright. Okey, cikgu akan ni besar sikit. Okey, boleh nampak tak skrin cikgu? Masih kabur lagi ke apa? Masih kabur lagi. Masih kabur lagi. Kenapa kabur ni? Saya punya dalam saya punya skrin yang kedua ni okey. Okey.
Okey, mungkin internet lah, mungkin internet. Mungkin malam-malam ni ramai yang tengah tengok Olimpik agaknya kan. Pembukaan Olimpik, anak saya sibuk nak tengok pembukaan Olimpik. Jadi saya ingatkan nak tengok juga, tapi dah janji dengan awak kelas, jadi cikgu terpaksa tunaikan lah. Okey, alright. Jadi pelajar, kita terus. Tak nak buang masa, rasanya sekejap je topik ni habis. Tapi bermanfaat. Okey pelajar, pembetulan kesilapan. Okey, pembetulan kesilapan pelajar, dia ada dua jenis pembetulan kesilapan. Ada dua jenis. Okey pelajar. Pelajar, dalam buku teks nota dia cantik. Dalam buku teks dia ada nota dia cantik. Kenapa? Sebab contoh-contoh dia sangat bagus. Contoh-contoh dia sangat bagus. Jadi pelajar tengok balik buku teks, nanti dua jenis pembetulan kesilapan. Cikgu terangkan secara ringkas je. Balik nanti tengok balik Okey, ini pun cikgu copy paste je. Okey. Kesilapan yang pertama ialah kesilapan ketara. Kesilapan ketara. Okey, kesilapan ketara ni pelajar jarang-jarang keluar dalam peperiksaan. Peperiksaan selalu keluar tidak ketara. Sebab apa? Dia suruh awak keluarkan imbangan duga. Okey, tapi tak apa. Kita belajar je. Okey pelajar. Untuk kesilapan ketara pelajar, apa maksud kesilapan ketara? Kesilapan ketara ialah kesilapan yang jelas dan dapat dilihat dalam bentuk imbangan duga yang tidak imbang. Sedang kita bahasa yang senang faham. Okey pelajar, kesilapan ketara menyebabkan imbangan duga kita tak imbang. Tengok dah tahu, tak imbang mesti ada silap. Kenapa silap? Ada 5 perkara menyebabkan imbangan duga tak silap. Okey, tak imbang. Okey, nanti cikgu terangkan. Okey pelajar, yang kedua, apa dia? Kesilapan apa? Yang kedua adalah kesilapan tidak ketara. Kesilapan tidak ketara. Okey, kesilapan ketara ni yang tidak ketara ni bahaya. Kenapa? Imbangan duga imbang. Tapi kita baca ayat dia. Kesilapan yang berlaku tapi tidak memberi kesan kepada keseimbangan imbangan duga. Imbangan duga imbang. Tapi pelajar, dalam imbangan duga yang imbang tu ada juga kesilapan. Ada berapa? Ada 6 jenis kesilapan tidak ketara. Ini yang selalu keluar peksa. Pelajar jadi pelajar kena ingat lah. Kena ingat Okey, jadi pelajar cikgu bacakan sekali lalu. Nanti baca sekali dalam buku teks saya pelajar. Untuk tahu je lah. Untuk tahu. Jangan sampai kata tanya pembetulan kesilapan tak tahu. Tak nak. Okey. Cikgu terangkan dulu kesilapan ketara. Okey, yang pertama. Kesilapan pengiraan semasa menyediakan buku catatan pertama. Ledger dan imbangan duga. Ada kira salah. Kira salah dalam buku tunai. Kira salah dalam buku catatan pertama. Buku catatan pertama tu apa? Buku catatan pertama. Buku tunai ataupun jurnal. Salah kira. Salah total. Okey, yang kedua. Apa dia yang kedua? Kesilapan pindahan sama ada daripada buku catatan pertama ke ledger. Dan ledger ke imbangan duga. Salah transfer. Salah transfer. Sebab tu belajar bahasa tempat latihan untuk pindahkan daripada dokumen, pindahkan buku catatan pertama, buku catatan pertama kepada ledger, ledger dengan imbangan duga sangat penting. Pelajar jadi kena tahu konsep dia. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa? Merekodkan amaun di bahagian yang sama, iaitu debit dan atau di bahagian kredit. Okey, biasa kita guna konsep konsep catatan bergu. Satu debit, satu kredit. Tapi apa berlaku? Dia rekod dalam ledger dua-dua akaun dia letak debit. Ataupun dua-dua dia letakkan sebelah kredit. Itu adalah kesilapan yang sini yang dia maksudkan. Okey, yang D, apa dia D? Merekodkan pada satu akaun je. Okey belajar, ada 2 transaksi. Belajar, ada satu transaksi mesti betulnya ada 2 akaun. Contoh jualan tunai. Apa kesan jualan tunai? Jualan cikgu mute ke? Belajar tak dengar ke suara saya? Dengar je. Dengar je. Dengar. Oh, dengar. Mungkin dia yang tertutup volume tu. Terkejut saya. Okey. Okey, buka volume Volume buka baru boleh dengar Okey, alright. Okey. Yang keempat, merekodkan pada satu akaun je. Patutnya belajar contoh jualan tunai. Nak rekod 2 akaun. Akaun apa? Jualan dan juga tunai. Betul. Jadi dia rekod apa? Dia rekod jualan je. Tunai tak rekod. Jadi berlaku juga kesilapan. Okey, alright. Yang kelima, apa dia yang kelima? Yang kelima ialah merekodkan amaun yang tidak sama di bahagian debit dan juga bahagian kredit. Merekodkan amaun yang tidak sama. Tidak balance antara debit dan juga kredit. Okey. Okey, ni saya baca juga mesin-mesin ni. Okey, alright. Okey, seterusnya ada berapa tadi? Ada 5. Tak payah nak ingat, susah nak ingat ni. Belajar mustahil belajar ingat ni, tapi belajar tahu ini jenis-jenis kesilapan. Boleh belajar Okey, nanti kita tengok lagi sekian mendalam Okey, yang paling penting yang selalu keluar yang ni, kesilapan tidak ketara. Imbangan duga imbang. Imbangan duga imbang. Tapi ada kesilapan. Okey, antaranya salah apa? Satu adalah kesilapan ketinggalan. Okey, ni kena ingat ni. Ni ayat dia pendek, kena ingat jenis-jenis kesilapan. Okey, kesilapan ketinggalan. Apa maksudnya? Belajar dia dah urus niaga dah berlaku tapi belum lagi direkodkan. Itu adalah kesilapan ketinggalan.
Alright. Okey, kesilapan commission. Kesilapan merekodkan amount yang betul dalam akaun yang salah. Pelajar, di bawah pengelasan akaun yang sama. Ini apa ni? Merekodkan amount yang betul. Amount dia betul. Tapi akaun yang salah di bawah pengelasan akaun yang sama. Ni kena hati-hati. Akaun commission ni kena hati-hati. Okey, nanti kita tengok. Nanti kita tengok contoh-contoh dia. Okey, yang berikutnya. Okey, yang berikutnya. Apa dia C? Kesilapan prinsip. Kesilapan merekodkan urus niaga dalam akaun yang salah di bawah pengelasan akaun yang sama. Berbeza. Ini apa maksud pengelasan? Pelajar, pengelasan ni pelajar kategori. Contoh yang paling senang lah. Dalam buku teks, contoh dia cantik. Cantik sangat. Pelajar, membaiki kenderaan. Membaiki kenderaan. Tapi rekod kat mana? Akaun kenderaan. Kalau akaun kenderaan, kita beli kenderaan. Membaiki kita tak beli. Kita hanya repair saja. Jadi pelajar, dia tersalah. Kalau membaiki kenderaan tu belanja. Bila dia rekodkan akaun kenderaan, itu adalah aset. Jadi salah kategori. Jadi pelajar, itu adalah kesilapan prinsip. Okey, alright. Okey, jadi yang D. Okey, cikgu tak berapa suka sangat ni. Terang-terangkan ni panjang-panjang ni. Pelajar sebenarnya boleh baca ni. Saya suka buat latihan je terus. Tapi dengar fokus fokus sikit. Okey, sekejap je. Okey, D, apa dia kesilapan amount? Okey, kesilapan amount ni biasanya amount dia terbalik. Okey, 5,200 tapi terrekod apa? 2,500. Amount terbalik itu adalah kesilapan amount. Jadi kena hati-hati Okey, kesilapan terbalik atau songsang. Kesilapan terbalik atau songsang. Kesilapan catatan yang terbalik atau songsang ialah catatan debit direkodkan di bahagian kredit, manakala catatan kredit direkodkan di bahagian debit. Ni kesilapan terbalik. Pelajar sepatutnya debit termasuk kredit. Kredit masuk debit. Itu kesilapan terbalik. Okey. Last sekali, kesilapan apa? Saling mengimbangi. Mengimbangi ni apa? Pelajar, dia terlebih catat atau terkurang catat. Kadang-kadang pelajar confuse sikit tau. Pelajar confuse nak namakan ni kesilapan amount ataupun kesilapan saling mengimbangi. Sebab apa? Dua-dua ni boleh berlaku terlebih atau terkurang. Terlebih atau kurang. Jadi pelajar, macam mana pelajar nak bezakan? Okey, cikgu guna bahasa pasar je. Ini nombor terbalik. Besar je tulisan cikgu. Cikgu padam sekejap. Okey, ini nombor apa? Kesilapan amount dia, nombor dia terbalik. Nombor terbalik. Terbalik maksudnya apa? Contoh cikgu bagi senang 5,200 tapi kita rekod apa? 2,500. Salah ni, nombor terbalik. Jadi ini kesilapan amount. Kira dia terkali Okey, alright. Okey, lepas tu kesilapan saling mengimbangi. Apa tu kesilapan saling mengimbangi? Pelajar, dia terlebih atau terkurang. Amount dia terlebih atau terkurang. Okey, alright. Tu kena tahu. Okey. Lepas tu tadi yang cikgu tak bagi contoh apa kesilapan commission. Commission ni pelajar, dia tersalah masuk pelajar. Tersalah nama pelajar. Biasanya macam ni pelajar. Dia nama-nama pelanggan, nama-nama pembekal kita sama. Contoh pelajar, pelanggan kita nama dia Lala, tetapi termasuk dalam akaun Lily. Tu selalu soalan selalu macam tu. Contoh pembekal kita nama pembekal kita Nana tapi termasuk dalam Nini. Dah belajar nama seakan-akan sama. Jadi kena hati-hati, itu adalah kesilapan commission. Alright? Okey, tapi nombor betul tapi tersilap akaun je. Okey, itu selesai. Jadi pelajar ada 6. Sekarang ni ada berapa? Ada 6 untuk kesilapan tidak ketara. Kesilapan ketara ada 5. Okey pelajar, nak ingat semuanya mustahil nak ingat. Pelajar ambil masa buat latihan nanti nampak. Okey, selesai. Okey. Jadi pelajar, sekarang boleh tak kita buat sekarang latihan? Boleh. Okey, alright. Okey, kalau dah boleh cikgu terangkan sekejap. Okey pelajar, nak buat akaun ni pelajar. Okey, keluarkan test pad, kita conteng-conteng dulu. Okey pelajar, conteng dulu. Okey pelajar, sebelum nak buat akaun ni pelajar, selain kita dah tahu yang paling penting kita tahu tadi prinsip-prinsip tu, kalau tahu bonus bonus. Okey, yang paling penting pelajar, kita nak kena tahu konsep akaun dulu. Pelajar pandai konsep akaun senang. Okey, bila nak jawab ni, biasa soalan dia suruh buat dalam jurnal am. Okey pelajar. Pelajar buat dalam jurnal am terus, pelajar susah. Pelajar confuse nanti. Kenapa dia debit, kenapa dia kredit, pelajar confuse. Pelajar lama saya tertulis syarikat berhad kat sini. Dalam tajuk tu. Okey, jadi pelajar gunakan konsep. Okey, konsep akaun. Apa dia konsep akaun? Pelajar, konsep sifir akaun, debit dan juga kredit. Pelajar kena jaga ni. Debit dan juga kredit. Pelajar, apa yang masuk debit? Apa yang masuk debit? Aset. Okey, aset dan juga belanja. Bagus. Okey, apa yang masuk kredit?
Liability. Ha? Liability. Lagi. Equity. Lagi satu. Hasil. Okey, ini pelajar kena tahu konsep. Okey, konsep ni pelajar kena tahu. Okey, bila pelajar dah tahu konsep pelajar, okey, pelajar akan terjemahkan dalam bentuk akaun. Okey, pelajar tengok. Cikgu terjemahkan dalam bentuk akaun macam mana. Ni pen dia kenapa ada dua ni? Sekejap Ini pen hijau. Okey, pen hijau. Jadi pelajar, kalau kita sebut je account asset, bila kita sebut je account asset, bila kita sediakan account tu adalah account asset ke, account belanja ke, sama konsep. Account asset ataupun belanja, bila kita buat ledger pelajar, buat account, konsep dia sama. Apa konsep dia sama? Sebab konsep dia sama adalah rumah dia debit. Asset dan belanja rumah dia debit. Jadi pelajar, rumah dia debit. Ni saya buat rumah dia. Rumah dia debit. Apa maksud rumah dia debit? Menambahkan ke mengurangkan? Menambahkan ke mengurangkan? Menambahkan. Betul. Kalau rumah dia debit, rumah dia adalah menambahkan. Bukan rumah dia akan mengurangkan aset, akan mengurangkan belanja. Pelajar kena faham konsep tu. Boleh? Okey, yang kedua. Apa lagi yang kedua? Okey, akaun yang kedua adalah akaun liability. Akaun liability. Minta maaf tulisan cikgu tak cantik lah. Equity dan juga hasil. Konsep yang sama. Liability, equity dan hasil, rumah dia dekat mana? Rumah dia dekat kredit. Cikgu buat rumah lagi. Sebab apa? Biar melekat terus dekat kepala. Kena ingat. Rumah dia adalah kredit. Apa maksud kredit? Kredit adalah menambahkan liability. Menambahkan. Rumah dia mesti menambahkan. Kalau liability tu hutang. Maksudnya apa? Hutang kita bertambah, letak kredit. Kalau equity tu apa? Modal. Modal kita bertambah, letak kredit. Hasil. Apa tu hasil? Sewa diterima. Hasil makin bertambah, letak kredit. Kalau sebaliknya, kalau berkurang, letakkan bukan rumah dia. Debit. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Okey, faham? Faham. Okey. Selain daripada cikgu biasa panggil sebagai bahil. Cikgu panggil sebagai bahil. Selain daripada bahil, pelajar kena ingat apa? Pelajar kena ingat satu lagi, iaitu catatan kontra. Kontra. Pelajar ingat lagi tak kontra? Abilih. Abilih pun boleh. Bahil pun boleh. Ablih pun boleh. Tak kisahlah. Apa-apa pun boleh. Pelajar okey. Dalam pelajar kena ingat kontra. Akaun kontra pelajar ada 5. Apa dia pelajar akaun kontra ada 5? Sebutkan saya. Pulangan. Yes, pulangan. Bagus. Okey. Debit ialah pulangan apa? Debit. Debit pulangan apa? Jualan. Pulangan jualan. Betul. Kenapa? Sebab dia kontra dengan hasil. Bagus. Okey, jadi pulangan jualan, debit, pulangan belian mestilah kredit. Okey, bagus. Kenapa? Dia sebab dia kontra dengan belanja. Kontra dengan belian. Pulangan belian kontra dengan belian. Belian belanja. Okey, lagi apa belajar? Yang selalu keluar dalam peksa apa dia? Ambilan. Ambilan mesti debit. Kenapa debit? Dia kontra dengan apa? Equity pemilik ataupun modal. Okey, ambilan akan mengurangkan modal. Itu kena tahu. Ambilan adalah kontra dengan modal. Okey, dan berikutnya belajar dua lagi dalam topik pembetulan kesilapan ni jarang berlaku belajar iaitu apa? Susut nilai terkumpul dan juga peruntukan hutang ragu. Okey, jadi belajar konsep yang sama. Jadi sebut je pulangan jualan dengan ambilan, rumah dia dekat mana? Debit. Betul? Jadi dia nak guna konsep apa? Dia guna konsep ini. Pulangan jualan dan juga ambilan, dia akan guna konsep belanja dan juga aset sebab rumah dia debit. Boleh? Okey, pulangan jualan, pulangan belian, peruntukan hutang ragu dan juga susut nilai, konsep dia dekat mana? Konsep dia kat sini. Pulangan belian, susut nilai terkumpul dan juga apa? Peruntukan hutang ragu. Boleh belajar? Okey, jadi kalau pelajar nak tanya saya, cikgu kalau kenaan nak letak berdebit ke kredit? Pelajar, tu berat dulu belajar. Itu nak kena belajar yang sebelum ni cikgu ajar. Betul belajar? Aset ada dua. Aset apa? Aset bukan semasa dan juga aset semasa. Betul? Okey, bagi saya contoh sikit aset semasa. Tunai bank. Bagus lagi. Inventory akhir. Okey, bagus. Okey, sebutkan saya contoh belanja. Belanja apa saja belanja? Random je. Belanja.
Belanja am. Belanja am lagi. Gaji, insurans, belanja kenderaan, pinjaman, faedah atas pinjaman, betul. Lagi? Promosi, bagus. Iklan, sewa dibayar, betul. Okey, bagus. Diskaun diberi, betul, bagus. Alright, okey, lagi pelajar sebutkan saya liability. Liability ada dua. Liability bukan semasa, liability semasa. Pinjaman. Pinjaman LBS. Lagi akaun belum bayar LS. Lagi apa? Akaun belum bayar LS. Betul. Lagi overdraft bank LS. Bagus. Itu cukup dah, cukup. Equity ada satu je. Apa dia equity? Modal. Bagus. Okey. Hasil ada banyak. Bagikan cikgu hasil. Apa dia? Diskaun diterima. Lagi? Commission diterima. Bagus. Lagi? Sewa diterima. Lagi? Diskaun diterima. Lagi? Sebut je. Ada lagi tak? Apa lagi? Kalau kita belajar minggu lepas faedah. Ada satu faedah dalam hasil. Faedah apa belajar? Faedah diterima, betul. Faedah diterima untuk umum. Faedah atas pinjaman. Salah. Faedah atas pinjaman ialah belanja. Okey. Faedah atas simpanan tetap. Faedah atas simpanan tetap adalah hasil. Boleh? Okey, jadi belajar dah tahu kategori. Jadi belajar bila dah tahu konsep tu, jadi senang kita nak buat. Okey belajar. Jadi belajar setiap soalan belajar kita akan buat ledger. Buat ledger sekali simple, bukan nak buat cantik-cantik, tak payah. Buat untuk pemahaman saja. Je. Okey belajar. Kita akan gunakan soalan ni. Cikgu akan bentangkan jawapan kita sebagai jalan kerja. Cikgu akan buat bentuk T banyak-banyak. Okey, lepas tu belajar baru kita terjemahkan jawapan kita dalam bentuk jurnal am. Boleh? Okey, yang pertama. Okey, kita baca soalan Dah ready belum? Keluarkan kertas sekejap. Boleh? Okey, dah sedia semua? Dah Ready. Okey, dah ready dah. Tapi ada lagi pelajar masuk keluar ni. Tak apalah, kita tengok je. Masalah lain tu cikgu. Ya, masalah lain, bukan masalah. Dia nak belajar tapi lain tak masuk. Sial ni Okey, tak apalah. Kita tunggu je. Tapi tak apa, cikgu pun rekod, cikgu akan share semua Okey. Okey, jadi pelajar kita tengok yang pertama. Cikgu nak pakai pen apa ni? Pen purple lah, senang. Okey, selepas perniagaan Sofas menyediakan akaun perdagangan untuk rugi berakhir pada 31 Disember 2016, beberapa kesilapan ditemui, iaitu yang pertama. Kita buat yang pertama. Okey pelajar, tarikh dia bila? Tarikh dia dah sebut 31 Disember. Jadi semua tarikh dia kita akan buat Disember 31 nanti. Okey, belian barang niaga sebanyak 1000 daripada pembekal Amanda belum direkodkan dalam mana-mana buku. Pelajar, ini kesilapan apa pelajar ni? Awak rasa kesilapan apa tadi? Dia dalam kategori tidak ketara. Dalam kesilapan apa ni awak rasa? Ketinggalan. Ya, betul. Ketinggalan. Dia belum rekod lagi apa-apa. Jadi belum rekod lagi apa-apa, kita tolong rekod. Okey pelajar. Dalam sini pelajar ada 2 akaun. Cari dulu 2 akaun. Apa 2 akaun? Belian. Betul? Betul. Okey. Betul. Okey, kita tengok belian. Okey, awak kata belian barang niaga 1000 daripada pembekal Amanda belum direkodkan dalam mana-mana buku. Jadi pelajar, kita beli sebanyak 1000 daripada kedai Amanda. Betul, pembekal Amanda. Okey, jadi pelajar belian. Okey, satu akaun ialah belian. Okey, belian barang niaga kita panggil belian. Kalau beli kenderaan, akaun apa? Akaun apa? Kalau beli kenderaan. Bukan belian, dia adalah kenderaan. Bagus, kenderaan. Bagus. Betul, kenderaan. Kalau beli perabot, Perabot, bukan belian. Bagus, bukan belian. Belian hanya untuk apa? Barang niaga saja. Faham? Faham. Okey, dari sebanyak 1000 daripada pembekal Amanda belum direkodkan dalam mana-mana buku. Jadi pelajar, apa 2 akaun ni? ABB. Okey, ABB ialah siapa? Ada nama tak sini? Amanda. Ada, pembekal Amanda. Kalau dia kata belian barang niaga sebanyak 1000 daripada pembekal, dia tak sebut pun nama, kita boleh panggil ABB. Daripada akaun belum bayar, ABB. Belum direkodkan, kita gunakan ABB. Tapi kalau dia guna nama, kita gunakan nama. Boleh belajar? Jadi siapa ni pembekal ABB? Pembekal Amanda adalah ABB.
Boleh? Okey, jadi pelajar nak buat soalan ni belajar, kita lakarkan akaun. Sikit je. Kita boleh buat jurnal am. Terus boleh. Pelajar, tapi saya nak kasih faham. Betul-betul faham. Okey, jadi akaun yang terlibat ialah akaun belian. Okey, akaun belian. Boleh nampak tak tulisan cikgu? Boleh. Boleh? Akaun belian. Okey, yang kedua akaun apa? Akaun pembekal Amanda. Cikgu tulis Okey, cikgu tulis ringkas lah sini Nanti dalam itu kita buat penuh. Amanda. Okey, Amanda ni siapa? Amanda ni ialah ABB. ABB. Okey, ABB. Okey, jadi pelajar. Pelajar kena faham konsep dulu. Kena faham konsep. Okey, pelajar, kita nak letak konsep dulu. Okey, pelajar. Belian. Belian rumah dekat mana tadi? Debit ke kredit? Belian dekat mana? Debit. Belian debit. Kenapa belian debit? Belanja. Jadi rumah dia debit. Rumah dia debit. Jadi debit apa? Menambahkan belanja, mengurangkan belanja. Faham belajar? Okey. Amanda. Amanda ABB. Kategori apa? Kredit. Kredit. Kenapa dia kredit? Liability. Sebab dia liability. Bagus. ABB adalah liability. Rumah dia kredit. Rumah dia kredit. Okey, jadi kalau rumah dia kredit, pelajar, kredit adalah rumah dia, jadi kredit ialah menambahkan, debit ialah mengurangkan. Betul pelajar? Okey, jadi pelajar kita rekod. Macam mana nak rekod? Nak rekod dekat mana? Okey, bila kita beli, beli barang kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Barang kita akan bertambah. Jadi akaun belian kita akan letak sebelah debit. Jadi jawapan dia belian adalah debit. Nampak tak belajar? Bila kita hutang dengan pembekal Amanda, kita belum bayar lagi. Kita hutang dengan Amanda. Amanda tu ialah pembekal. Hutang kita bertambah ke hutang kita berkurang? Bertambah. Jadi jawapan dia apa? Pembekal Amanda adalah kredit. Jadi dah dapat jawapan. Satu debit, satu kredit. Apa debit? Akaun belian. Kredit lah apa? Pembekal Amanda. Okey, nampak tak teknik jawab dia macam ni? Nampak tak? Dia balik pada apa? Balik kepada konsep akaun tadi. Boleh banyak? Balik pada konsep akaun. Okey? Alright. Okey. Boleh ikut ni? Boleh. Okey. Alright. Kalau tak faham tanya tak faham tanya. Okey, yang kedua. Okey. Bayaran bagi belanja membaki alatan pejabat 1,100 telah direkodkan dalam betul dalam akaun bank tetapi tersalah rekod dalam akaun alatan pejabat. Pelajar, apa maksudnya? Apa pelajar? Kesilapan apa ni orang rasa ni? Kesilapan apa ni? Ya, prinsip. Prinsip ni apa? Apa masalah kesilapan prinsip? Cikgu bacakan semula. Prinsip. Apa kesilapan prinsip tadi? Sekejap. Okey, alright. Tak apa, pelan-pelan dulu Okey, apa kesilapan prinsip? Kesilapan merekodkan urus niaga dalam akaun yang salah dalam pengelasan yang berbeza. Maksudnya apa pelajar? Tadi membaiki akaun, membaiki apa tadi? Membagi apa? Alatan pejabat. Pelajar jangan ganggu pelajar okey, belajar je. Fokus. Jangan baca mesej tu je. Tengok cikgu macam ajar ni. Jangan baca chat je. Okey, baca yang ni. Yang chat tu saya yang baca. Awak tak payah baca chat. Saya je yang baca chat. Okey, bukannya mudah ni nak ajar ni 164 orang ni. Kalau saya kat sekolah ni bertergabur juga nak ajar ni jadi minta bantuan pelajar beri kerjasama. Okey pelajar. Jadi pelajar akaun dia membaiki belanja pejabat. Ini pelajar membaiki belanja pejabat adalah kategori apa? Kategori apa ni? Membaiki alatan pejabat. Kategori apa pelajar? Belanja. Bagus. Belanja. Okey. Tetapi pelajar, dia dah tersalah rekod. Tersalah rekod kat mana? Tersalah rekod dalam akaun alatan pejabat. Betul pelajar? Alatan pejabat ni kategori apa? Aset. Dia rekod pelajar, betul dia rekod tapi dalam pengelasan yang berbeza. Jadi pelajar sepatutnya belanja tapi dia termasuk dalam akaun aset. Betul pelajar? Okey, jadi apa dua akaun yang terlibat? Okey, jadi pelajar dua yang cikgu highlightkan dah. Dua akaun yang cikgu highlightkan. Okey, jadi yang ini cikgu pakai pen lain dan sikit lain. Nombor 2. Okey, nombor 2 pelajar cikgu buat. Pelajar buat akaun macam ni Cikgu ajar mesti kena buat macam ni dulu, lepas tu baru kita terjemahkan jawapan kita. Jadi kita buat je ringkas je akaun membaiki alatan pejabat.
Cikgu buat ruang kecil je lah Akaun membaiki belanja pejabat. Membaiki alatan pejabat. Okey pelajar. Satu lagi akaun. Akaun apa? Alatan pejabat. Boleh nampak tak tulisan cikgu? Boleh? Okey. Boleh Okey. Jelas. Okey. Membaiki tadi kita dah tahu. Membaiki adalah belanja. Sebut je belanja. Belanja rumah dekat mana? Debit. Debit. Belanja dekat debit. Okey, bagus. Jadi, bukan rumah dia, kredit. Alatan pejabat, kategori apa? Aset. Aset rumah dekat mana? Liability. Liability, aset. Debit. Apa? Alatan pejabat, aset dah. Aset dekat mana? Debit. Betul, debit. Okey, jadi debit apa? Debit ialah menambahkan. Rumah dia, debit. Rumah dia mesti debit. Betul? Jadi, rumah dia menambahkan, kredit apa? Mengurangkan. Okey, jadi pelajar faham tak baca ayat ni? Baca ayat ni. Bayaran belanja membaiki pejabat telah sepatutnya masuk dalam membaiki alatan pejabat. Dalam kategori belanja. Tetapi dia tersalah rekod. Dia betul rekod dalam akaun bank. Dia bayar akaun bank tu betul. Tapi tersalah rekod dekat mana? Akaun alatan pejabat. Betul pelajar? Okey, jadi pelajar alatan pejabat dia dah salah. Dekat mana salah? Okey, dia dah salah dekat sini. Dia dah buat alatan pejabat, dia dah salah kat sini. 1100. Okey, cikgu tulis sini 1100. Sebab apa? Dia dah memang dah rekod. Dia dah rekod. Okey pelajar, sekarang pelajar dia dah rekod salah. Macam mana nak betulkan sekarang? Okey, kita betulkan dulu akaun alatan pejabat. Jadi alatan pejabat ni betul ke salah? Salah. Okey, jadi macam mana nak dapatkan nilai kosong balik dalam akaun alatan pejabat? Kreditkan balik. Bagus. Kita kreditkan balik. Jadi pelajar bila kita kreditkan, tadi kita dah letak 1100 dekat debit yang salah ni. Ini yang salah. Betul? Kita betulkan balik debit. Okey, akaun dia dah kosong-kosong tak? Dah kosong-kosong nak? Dah balance tak akaun dia? Balance. Dah kosong-kosong. Betul pelajar? Jadi, akaun alatan pejabat dah tak ada apa-apa berlaku. Betul? Okey, jadi pelajar, akaun alatan pejabat kita mesti letak sebelah mana? Kredit. Okey. Belanja membaiki alatan pejabat. Sepatutnya masuk dalam belanja. Jadi, bila kita masuk buka akaun belanja, belanja ni bertambah ke belanja berkurang? Bertambah. Kita belanja. Belanja baiki. Semalam, minggu lepas, kita dah baiki sebanyak RM500. Bulan ni kita baiki lagi 1100. Jadi belanja membaiki akan bertambah. Betul belajar? Bertambah apa? 1100. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia debit akaun membaiki alatan pejabat. Betul? Kredit dia apa? Kredit akaun alatan pejabat. Faham tak belajar? Faham. Jadi cikgu highlightkan. Yang ni yang betul. Yang kuning ni yang betul. Okey, dia mesti jawapan satu debit, satu kredit. Okey, clear? Okay. Cikgu, saya kurang faham yang akaun alatan pejabat. Okey, akaun alatan pejabat. Okey, tak apa cikgu terangkan. Okey, akaun alatan pejabat dia dah buka. Dia buka sebelum ni dia dah salah. Dia tahu pun. Okey, belajar. Dia tulis baca soalan betul. Bayaran bagi belanja membaiki pejabat 1100 telah direkodkan betul. Dalam akaun bank. Akaun bank tu betul. Okey, tapi tersalah rekod dalam alatan pejabat. Pelajar Okey, pelajar. Dia macam ni pelajar. Dia alatan pejabat ni kita ambil contoh apa? Komputer lah, komputer. Okey. Kalau kita beli komputer, baru kita buka akaun alatan pejabat. Sekarang pelajar, sebab apa? Alatan pejabat tu menyebabkan alatan pejabat tu bertambah kalau kita beli komputer. Beli komputer, sekarang kat office ada 5 buah komputer. Sekarang kita beli lagi, komputer akan bertambah. Tetapi sekarang pelajar, kita tak beli komputer. Kita buat apa? Kita repair saja komputer. Faham pelajar? Jadi, dia tidak melibatkan akaun alatan pejabat. Sebab apa? Komputer tak bertambah. Boleh belajar? Jadi, kena betulkan balik lah. Jadi, kita dah buat ni. Kita dah buat dalam akaun alatan pejabat menyebabkan alatan pejabat bertambah. Jadi, macam mana nak betulkan? Kita betulkan, kita kredit semula akaun alatan pejabat. Jadi, akaun alatan pejabat dah jadi kosong-kosong. Betul? Okey, jadi pelajar, membaiki ni, kita tak rekod. Sekarang kita nak rekod. Jadi belanja kita akan bertambah. Betul? Jadi belanja bertambah, jadi alatan pejabat letak debit 1100. Jadi jawapan dia debit membaki alatan pejabat, kredit lah apa? Alatan pejabat. Okey, clear? Okey cikgu, terima kasih. Okey, alright. Okey, tak apa, tanya je. Okey, alright. Yang ketiga. Skeping invoice bernilai 445 yang diterima daripada MDR, seorang pembekal telah direkodkan sebanyak 454. Pelajar, ini nombor dia terbalik. Nombor terbalik ni kesilapan apa pelajar? Dalam jurnal belian dan Kesilapan amount. Kesilapan amount. Betul pelajar? Kesilapan amount. Okey pelajar.
Kalau kat sini pelajar, akaun dia betul, kesilapan amount je. Okey, apa akaun yang terlibat kat sini? Cuba tengok. Apa akaun yang terlibat? Belian lah. Ha? ABB. Apa sebut nama apa dia? Apa dia? Apa akaun yang terlibat? Dua akaun yang terlibat kat sini. Beritahu. Ya. Kau Emilia. Akaun Emilia. Okey, Emilia. Okey, satu lagi? Belian. Belian. Okey, akaun Belian. Bagus. Ni akaun ni? Akaun jurnal Belian? Terlibat tak? Tak, jurnal bukan akaun. Kena ingat jurnal bukan akaun. Faham tak? Jadi akaun apa yang terlibat sini? Emilia dan juga siapa? Akaun Belian. Betul? Betul? Boleh tak? Boleh. Okey, jadi belajar. Okey, kita buka satu akaun. Kita buka dua akaun. Satu Emilia. Cikgu buat kat bawah sikit kasih nampak sikit Okey, Emilia. Okey, sekarang Emilia. Emilia ni ketiga apa? Kena tahulah. Emilia ni siapa? Pelanggan ke pembekal? Pembekal. Kalau sebut Emilia ni pembekal, dia ABT ke ABB? Pelanggan. ABB. ABT ke ABB? Cikgu nak dengar betul-betul. ABB. ABB. Kenapa ABB? Seorang pembekal. Dia adalah ABB. Dia adalah ABB. Okey, belajar. Konsep ABB. ABB rumah dekat mana? Debit ke kredit? kredit. ABB rumah dekat kredit. Okey, jadi kredit menambahkan, debit ialah mengurangkan. Itu kena faham. Okey, sekarang pelajar, cikgu nak tanya awak. Pelajar faham tak kenapa Emilia tu ABB? Faham tak? Faham. Siapa tak faham tanya? Ada. Okey, keyword dah ada pembekal jangan confuse ni, Okey, satu lagi ialah apa? Akaun belian. Okey, akaun belian. Okey, akaun belian. Okey, jadi belian kategori apa? Tak boleh dinafikan lagi dah. Memang dia debit sebab rumah dia adalah belanja. Betul? Jadi debit menambahkan, kredit adalah mengurangkan. Okey. Sekarang dia dah rekod ke belum? Dia dah rekod. Berapa yang nilai yang direkod? Berapa nilai yang direkod? Dah. Berapa yang direkod? Okey, yang direkod salah. Yang direkod salah ialah 545. 454. 454 yang salah. Sekarang dia dah rekod. Okey. Jadi dia tak cakap salah kat mana, dia kata salah amount je. Jadi rekod yang betul, bila kita beli dengan Emilia, hutang kita bertambah ke hutang kita berkurang? Kalau kita beli dengan Emilia. Bertambah. Betul ke? Bila kita beli dengan Emilia, kita tak bayar, kita beli dengan dia. Kalau kita bayar, baru hutang kita berkurang. Betul ke? Kita beli. Okey, jadi belajar. Boleh belajar. Pelajar boleh nampak tak skrin saya? Boleh nampak? Boleh Okey, alright. Okey, jadi belajar Emilia ni dia letak berapa nilai yang salah? 454. 454. Jadi belajar, bila kita beli dengan Emilia, belian kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey. Yang kita rekod ni salah. Betul tak? Salah. Okey, sepatutnya yang betulnya berapa? Yang betulnya 445. Okey, 445. Okey, bagaimana nak pergi 454 nak jadikan dia sebagai 445? Bagaimana nak jadikan? Nak tambah ke nak tolak? Tolak. Okey, tolak berapa? 9. Tolak 9. Jadi yang kita nak betulkan belajar, kita tak betulkan 445. Jangan tolak 445. Tolak 445 tinggal 9. Betul belajar? Kita nak jadikan dia 445. Nak jadikan dia 445, yang perlu diselaraskan adalah 9. Faham belajar? Nak tambah ke nak tolak? Tolaklah jawapan dia. Betul belajar? Tolaklah jawapan dia. Betul? Okey, jadi nak tolak kat mana? Okey, jawapan dia adalah Emilia, macam mana kita nak jadikan dia 445? Kita kena tolak 9 kat sini. Tolak 9 dekat mana? Debit. Sebab debit tu ialah mengurangkan. Betul? Manakala belian dekat mana 9? Dekat kredit. Sebab apa? Kredit tu adalah mengurangkan. Jadi jawapan kita apa? Jawapan kita adalah, pelajar, jawapan kita adalah apa? Debit Emilia, kredit adalah belian. Okey belajar. Debit adalah Emilia, kredit adalah belian. Okey, faham tak? Faham. Boleh. Kita tak rekod 545. Kita tak rekod 445. Kita tak rekod 454.
Kita hanya rekod berapa? 9. Okey. Alright. Boleh? Ada nak tanya apa-apa setakat ni? Boleh ikut? Boleh. Okey, settle dah Okey, alhamdulillah. Okey, last. Kita tengok soalan last. Nampak cikgu nak terangkan biar faham. Jadi jumpa situasi, pelajar takkan jumpa situasi macam ni. Cuma nama dia berubah je supaya pelajar faham konsep yang cikgu nak guna. Lepas ni pelajar mahir je guna ledger, senang. Pelajar nak belajar akaun apa pun senang. Terutama pelarasan. Kita pun baru habis pelarasan kan. Belajar pelarasan. Jadi pelarasan ni yang awak kena mainkan kat sini. Alright. Okey, nombor 5. Nombor 4. Kenderaan baru bernilai RM40,000 yang dibeli secara kredit daripada perniagaan Motor Power telah didebitkan dalam perniagaan Motor Power dan dikreditkan dalam akaun kenderaan. Ni apa ni pelajar? Ni apa ni? Kesilapan terbalik. Kesilapan apa ni? Kesilapan terbalik ataupun dipanggil kesilapan songsang. Betul pelajar? Songsang. Okey, kenapa songsang? Okey pelajar, kita tengok dulu akaun. Cari akaun dulu. Akaun apa ni? Apa dua akaun yang terlibat? Okey, kenderaan. Satu lagi? Perniagaan Motor Power. Okey, Motor Power. Okey, Motor Power. Okey, alright. Jadi kita nak tahu. Okey, kenderaan kita tahu. Kenderaan tu aset. Kita dah tahu. Okey, Motor Power tu siapa? Bekal. Bekal ke ABT ke ABB? ABT ke ABB? ABT. ABB. Adalah ABB. Kita beli dengan dia. Betul tak pelajar? Kita beli dengan dia. Maksudnya apa? Kita berhutang dengan dia. Betul pelajar? Kita berhutang dengan dia. Okey? Alright. Jadi pelajar kita tengok. Cikgu atas ke bawah sikit sebab cikgu nak lakarkan akaun. Boleh Pelajar boleh nampak kan? Cikgu nak tunjukkan latihan tu je. Okey, jadi pelajar dua akaun. Okey, cikgu lakar kat sini akaun. Akaun apa? Kenderaan. Okey, akaun kenderaan. Satu lagi akaun apa? Perniagaan Motor Power. Okey, Motor Power. Okey, konsep akaun. Apa konsep akaun? Kenderaan, rumah dia dekat mana? Debit. Jadi debit menambahkan kenderaan, kredit adalah mengurangkan kenderaan. Motor Power adalah ABB. ABB dekat mana? Kredit. Jadi kredit menambahkan, debit mengurangkan. Jadi pelajar kena tahu. Bila pelajar jumpa nama, pelajar tengok. Dia adalah pelanggan kita ke? Dia adalah pembekal kita. Yang kedua pelajar kena tahu. Kita beli ke kita jual dengan dia. Kalau kita jual, dia adalah pelanggan. Kalau kita beli dengan dia, dia adalah pembekal. Alright? Settle Okey. Sekarang pelajar baca ayat ni betul-betul. Kenderaan baru RM40,000 yang dibeli secara kredit daripada perniagaan motor telah didebitkan dalam motor. Okey, dia telah debit dalam motor. Dia tulis. Okey, kita tulis apa yang dia buat salah dulu. Pelajar, yang dia buat salah tadi, pelajar dia dah debit kan. Dia kata telah didebitkan dalam permohonan motor. Okey, motor dia dah debitkan berapa ribu? RM40,000. RM40,000. Betul tak? RM40,000. Dan dikreditkan dalam akaun kenderaan. Betul tak pelajar? Ayat saya baca ni betul tak? Betul tak saya baca? Betul? Betul tak? Yang saya baca ni, saya masukkan betul tak? Dia kata dia beli tapi dia dah rekodkan salah. Dekat mana dia rekod salah? Kenderaan dia letak kredit, perniagaan Motor Power dia letak sebelah debit. Betul tak ayat yang saya baca ni? Betul. Okey, betul. Okey. Jadi apa yang salah sebenarnya? Dia tersalah debit dan kredit. Betul tak pelajar? Kalau kita beli kenderaan kita bertambah ke kenderaan kita berkurang? Bertambah. Dah tentulah kenderaan bertambah. Betul pelajar? Tapi dia letak kredit. Okey, kalau kita hutang dengan ABB hutang kita bertambah ke hutang kita berkurang? Bertambah. Mestilah bertambah. Betul pelajar? Jadi ini dinamakan kesilapan songsang. Betul pelajar? Okey, jadi pelajar bagaimana nak betulkan? Bagaimana nak betulkan? Okey pelajar. Nak letak debit. Okey, berapa nilai nak letak debit? RM80,000. Berapa ribu? RM80,000. Okey, ramai dah tahu dah. Jawapan dia ialah RM80,000. RM80,000. Okey, tahu. Faham konsep ni? Faham? Okeylah. Kalau tersalah debit kredit, okey, konsep yang paling senang ingat, kalau tersalah akaun betul, tersalah debit kredit je, gandakan nombor tersebut. Betul, bagus. Okey pelajar, tapi nak tahu kenapa ganda Kenapa ganda? Faham tak? Kenapa kena gandakan? Faham ke tak faham? Nak cikgu terang ke tak nak? Nak. Okey, alright pelajar. Yang pertama. Apa?
Apa Azizi? Azizi nak jawab tu. Ya, bagian salah. Lepas tu kita nak tambahkan buat. Okey, alright. Apa betul juga Aziz cakap pun betul. Okey, jadi cikgu terangkan bertulis kat sini ya pelajar. Jadi pelajar tengok. Okey, jadi pelajar tengok betul-betul. Okey, jap cikgu fokus pada sini lah. Cikgu nak kasih faham betul-betul. Nanti kalau tak nanti confuse. Okey pelajar. Tapi keyword yang tadi pelajar guna tu cantik. Dah cantik dah. Tu betul lah pelajar guna. Okey pelajar. Yang pertama pelajar. Kita nak buat pelajar. Pertama kita dah tersalah. Kitanya salah debit kredit tersalah. Jadi pelajar kita akan betulkan balik. Ramai pelajar-pelajar buat dia akan letak debit 40. Kalau dia buat 40 saja, betulkan sini 40,000, pelajar, dia hanya bersihkan akaun saja. Dia hanya bersihkan akaun saja. Yang ni saya padam. Yang ni saya padam. Nanti confuse. Kalau pelajar betulkan ni, pelajar, dia tak betul lagi sebab dia bersihkan akaun. Akaun dia dah tersalah tadi. Bila kita imbangkan balik, akaun kenderaan dah jadi berapa sekarang? Tadi dah tolak 40,000, lepas tu tambah balik 40,000. Akaun kita dah jadi berapa kenderaan? Kosong. Akaun motor pun dah jadi kosong. Betul pelajar? Ini dah bersihkan saja. Tapi kita dah rekod belum? Tadi yang kita beli kenderaan baru 40,000. Dah rekod ke belum? Belum. Belum. Sebab tu kita kena rekod sekali lagi. 40,000. Jadi bila kita rekod lagi 40,000 dah jadi berapa ni? 80,000. Sebab itulah jawapan dia 80,000. Faham belajar? Jadi belajar, kita dah beli dengan motor, dah tentulah dengan perniagaan motor power, mestilah hutang kita bertambah, betul? Takkanlah hutang kita kosong. Macam tu, macam banyaklah saya nak beli macam tu dengan dia. Jadi saya tambah lagi hutang saya kat sini 40,000. Jadi berapa saya letak? Hutang saya berapa? Hutang saya 40,000, tapi bila akaun kita catat 80,000. Betul? Bila imbangkan akaun balik, memang hutang saya dengan motor ialah 40,000 saja. Betul? Bila dengan kenderaan, bila saya imbangkan kenderaan saya bernilai akhirnya ada bernilai 40,000 saja. Okey, faham tak? Boleh? Boleh. Okey, kalau dah boleh, dah tahu macam ni, dah senang. Nak buat ledger sangat senang. Okey belajar, kalau buat ledger, pelajar. Sekali lalu conteng-conteng boleh tak? Cikgu buat dengan pantas. Takut buat nanti tersalah tarikh lah, apa kan? Jadi kita buat. Boleh? Okey, pembetulan kesilapan dalam soalan jelas. Dia nak bentuk apa tadi dia nak buat? Dia nak soalan tu dalam bentuk apa? Jawapan kita dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk jurnal am. Betul belajar? Semua dalam bentuk jurnal am. Okey, jadi kita buat satu-satu. Jadi cikgu akan buat jurnal am kat sini. Kita akan buat tarikh. Betul belajar? Tarikh. Lepas tu ada apa? Butiran. Okey, butiran. Lepas tu sini ada apa? Debit. Debit RM lah kat sini RM. Satu lagi apa? Kredit. Okey, biasanya ini tak perlukan apa? Huraian tak perlu. Sini tak bayar huraian lah Okey, jadi pelajar kita buat macam ni. Ni ringkas je cikgu buat kan. Okey, cikgu buat sekali lalu sekali lalu je ni. Okay, kita masukkan. Minta maaf lah pelajar, cikgu tak sediakan PowerPoint cantik-cantik. Cikgu memang suka conteng-conteng macam ni lah. Okey, alright. Atas dia tulis apa atas dia? Jurnal am. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak? Okey, alright. Okey, tak apa. Jawapan tadi dah menggambar, tadi yang kita buat ledger tadi dah menggambarkan. Tapi jawapan kita dalam Excel tak boleh macam tu. Tak boleh. Itu nak ujian pemahaman je. Untuk pemahaman awak. Bila awak tengok akaun ni, awak buat mana-mana akaun, awak akan faham. Alright? Okey, jadi pelajar, tarikh dah ada. Dah ada belum tarikh tu? Tengok soalan tu betul-betul. Ada tarikh tak? Ada tarikh tak? Tarikh dah ada kat sini. Berapa bulan? Disember 31, 2016. Betul? Jadi kita buat 2016, Disember 31. Disember 31. Macam ni lah cara jawab. Boleh? Sebab ada kalangan awak ni, ada yang tak pernah periksa lagi ni. Okey, jadi mungkin dari segi teknik jawab tu kurang sikit. Tapi mungkin dah tahu dah. Okey, jadi pelajar kita buat. Apa yang jawapan kita yang untuk yang pertama? Disember 31 yang pertama adalah debit ialah akaun belian. Betul? Ni kalau awak pelajar saya kat sekolah ni, saya suruh awak buat. Tapi yang ini cikgu buat lah. Okey, berapa nilai dia? Tolong cikgu sebutkan. Berapa nilai dia?
Boleh tak sebutkan nilai dia? Berapa nilai dia? 1,000. 1,000. Okey, 1,000. Debit account pilihan kredit. Kredit mesti letak ke dalam. Mesti dia letak ke dalam. Tak boleh buat kredit dulu baru debit, salah. Mesti buat debit dulu mesti kredit. Okey. P Amanda tu apa? P Amanda tu apa? Apa singkatan tadi? P Amanda tu ialah maksudnya apa? Pembekal Amanda. Pembekal Amanda. Okey, nak tulis account tak? Account nak tulis tak? Tak payah. Tak payah, tak payah. Dalam ledger, dalam account kita buat dalam, kalau bentuk ledger kita buat account. Kalau yang ni dalam journal am tak payah. Kita tulis nama saja. Pembekal Amanda. Berapa ribu? Jawapan dia 1,000. Selesai. Okey, boleh tak buat macam ni? Ini saja dah 2 markah. Boleh? 2 markah macam ni. Okey, habis. Kita buat yang kedua pula. Okey, tarikh yang sama. Nak tulis 31 saja pun boleh, tak tulis pun tak apa sebab apa tarikh dia sama dengan atas. Okey, jadi apa debit, apa kredit? Okey, debit kita dah tahu. Keterangan tak perlu. Beri soalan ni keterangan tak perlu. Kau baiki. Nampak tak keterangan tidak perlu. Okey, betul, bagus. Betul. Okey, membaiki tak payah akaun tu tinggalkan. Alatan pejabat. Okey, alatan pejabat berapa nilai dia? Nilai dia 1,100. Okey, dan kredit lah apa? Alatan pejabat. Berapa nilai dia? 1,100. Okey, selesai. Nampak tak belajar? Senang je buat dia. 1,100. Okey. Okey. Sabar jangan gaduh. Okey, alright. Tenang. Okey, belajar account sini jangan gaduh-gaduh. Okey, alright. Okey, habis kita buat yang ketiga. Apa dia? Debit Emilia. Jadi buat Emilia. Emilia. Kredit dia apa? Kredit adalah belian. Belian. Bila awak buat macam ni belajar agak lambat sikit tapi jawapan awak tepat. Jawapan awak tepat. Berapa nilai dia? 9. Bukan 454. Bukan 445. Bukan. Jadi kena tahu berapa? 9. Jadi belian berapa? Belian kredit ada 9 saja. Okey, clear? Okey, dan last kali yang kita buat tadi kenderaan dengan perniagaan motor. Jadi debit adalah kenderaan. Debit adalah kenderaan. Kalau cikgu silap beritahu Okey, bagus. Perniagaan motor power credit. Okey, alright. Jadi jawapan kita apa? Kenderaan adalah debit. Berapa nilai dia? Ganda kredit. 80,000. 80,000. Selesai. Okey. Boleh tak jawab macam ni? Dah peksa? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Macam ni lah jawapan dia. Okey. Boleh. Sebab apa? Tarikh dia sama. Tarikh dia sama. Okey. Kalau nak buat satu-satu lebih macam ni lagi sama. Okey. Kenapa tak payah keterangan? Keterangan dia dah sebut dalam soalan ni, nampak? Cuba baca soalan. Oh, okey. Betul? Betul. Soalan macam ni, kalau keterangan dia susah sikit. Kalau kita buat macam dalam buku catatan pertama, urus niaga kredit tu senang. Membeli barang niaga dengan ahli. Tu senang. Tapi yang macam ni, ayat dia recam. Lepas tu dia tak bagi. Cikgu nak menanda pun susah. Okey, kalau keterangan ni, tak kisah. Asalkan pelajar, kalau dia suruh buat keterangan, awak salin semua ni boleh tak? Salin semua daripada soalan ni, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi ringkaskan lah. Kalau bagus, kalau tak nak panjang sangat, ringkaskan. Pelajar tapi untuk kesilapan biasa memang tak buat keterangan. Tapi kalau suruh buat macam mana nak buat? Ringkaskan soalan. Dia tak ada format tersendiri, tak ada. Boleh? Kalau tulis nama kesilapan. Keterangan tu dengan nama kesilapan. Nama kesilapan. Okey, kalau tulis juga dia tak nak, tak ada apa-apa. Markah tak diberikan. Betul ke salah ke tak kisah. Okey. Alright. Boleh? Janji debit kredit betul. Keterangan mesti dalam kurungan. Dalam kurungan. Itu je kalau suruh buat lah. Jangan masukkan jenis kesilapan lah. Okey, alright. Dia tak beri. Kalau jawapan jenis kesilapan tadi, dia dah tanya kat A. Dia tanya A. A ni kena buat. A kena buat. Okey. A dah ada jenis kesilapan. Jangan buat kat sini pula sebab dia dah tanya A tadi. A jadi jawapan apa kita A tadi? Nombor A, nombor 1 ni apa? Nombor 1 satu Roman ni. Kesilapan apa? Ketinggalan. Betul, ketinggalan. Okey, yang satu ni ketinggalan. Okey, cikgu dah tulis terlampau padat ni. Tak tahu nak tulis kat mana dah. Okey, nombor 1 ialah cikgu buat sorry
Satu adalah kesilapan ketinggalan. Okey, kedua apa tadi? Apa? Prinsip. Betul? Prinsip. Prinsip. Dia tersalah kategori account. Okey, yang ketiga? Amount dia terbalik. Betul. Okey, yang keempat? Songsang atau terbalik. Betul. Okey, dah dapat dah. Boleh. Itu adalah jawapan untuk apa? Jawapan untuk A. Buat. Jangan tak buat. 4 markah tu sayang. Okey, alright. Selesai. Okey. Habis. Okey, siapa nak tanya? Ada nak tanya tak? Boleh? Okey, dah apa? Siapa yang tak sempat buat jenayah tak apa. Nanti cikgu masukkan dalam grup. Cikgu masukkan dalam channel cikgu. Okey? Alright. Okey, jadi cikgu teruskan. Sikit lagi. Pelajar kita cuba buat soalan nombor 3 pula. Sekali lalu. Okey, yang ini pelajar buat sendiri. Cikgu nak buat dalam bentuk ledger je. Cikgu bentuk ledger, awak terjemahkan jawapan dalam bentuk jurnal am. Sebab apa? Soalan semua nak bentuk jurnal am. Keterangan tidak diperlukan. Alright, boleh? Okey, kalau cikgu buat bentuk ledger, awak dah boleh faham selesai. Okey, kita buat. Okey, nombor 3. Encik Idham, pemilik kedai komputer Idham telah menyediakan imbangan duga pada 31 Ogos 2016. Jadi tarikh dia semua 31 Ogos 2016. Walaupun jumlah debit dan kredit adalah sama, tapi beliau telah mengesan berlaku 3 kesilapan. Okey. Dia kata akaun dia imbang, tapi dia kesan kesilapan. Maksudnya apa? Kesilapan tidak ketara. Kesilapan tidak ketara ada berapa pelajar tadi? Cikgu nak nombor je. Ada berapa? 5 ke 6? 5 ketara. 5 ketara. Yang tidak ketara ialah 6. Betul? Okey, alright. Okey, bagus. Okey. Jadi pelajar yang pertama, kita buat yang pertama. Boleh Okey, akaun kadar bayaran yang direkodkan berjumlah 500 adalah ambilan oleh Encik Idham untuk membayar bil utility rumah kediamannya. Pelajar, ni apa ni pelajar? Ni apa? Okey, 2 akaun. Cari 2 akaun. Apa 2 akaun? Akaun? Kadar bayaran. Okey, kadar bayaran betul. Lagi satu? Encik Idham. Okey, lagi? Ambilan. Okey, betul. Okey pelajar. Idham tak boleh pelajar. Idham tu kita. Takkan kita buat akaun kita sendiri. Pelajar, Idham tu kita. Macam mana tahu kita ni cikgu ni? Pandai-pandainya. Nama saya Saleha. Kenapa Idham kita? Soalan dah ada Idham. Jadi bila buat soalan nombor 3, semua depan saya ni Idham. Faham? Faham Idham? Faham, bagus. Bagus. Pandai Cik Idham semua depan saya ni. Boleh? Jadi 2 akaun kadar bayaran dan juga akaun ambilan. Boleh belajar? Okey belajar. Okey, kita buat akaun dulu. Kita lakarkan akaun baru kita faham. Okey, akaun kadar bayaran. Kadar bayaran. Okey, akaun kadar bayaran. Okey, kadar bayaran. Okey, soalan tak nak macam ni. Bila pelajar buat macam ni je, tapi tak buat jenayah, jawapan nak kosong. Jawapan mesti dibentuk jenayah. Ini untuk pemahaman je. Okey, akaun satu lagi. Akaun apa? Encik Idham. Bukan Idham, sorry. Akaun apa? Ambilan. Okey, akaun ambilan. Cikgu buat atas bawah pula. Nak jimat ruang. Okey. Jadi ambilan. Ambilan kadar bayaran rumah dekat mana? Debit. Okey, debit menambahkan, kredit mengurangkan. Okey, alright. Okey, akaun ambilan. Debit ke kredit? Ambilan rumah kat mana? Debit ke kredit? Debit. Ambilan adalah debit sebab dia kontra dengan modal. Rumah dia debit. Ambilan debit. Jadi debit menambahkan, mengurangkan. Okey, pelajar. Baca ayat ni betul-betul. Cikgu terangkan. Akaun kadar bayaran yang direkodkan sebanyak 500 adalah ambilan oleh Encik Idham untuk membayar bil utility rumah kediamannya. Okey, pelajar. Sekarang pelajar, dia dah rekod dalam akaun kadar bayaran. Pelajar, berapa nilai dia dah rekod dalam akaun ambilan? Dalam akaun kadar bayaran? 500. Dia dah rekod sini 500. Okey, ini salah. Kenapa salah? Sebab dia bayar kadar bayaran, kalau nama dia dalam akaun kadar bayaran adalah bil elektrik, bil air, perniagaan. Sebab kita buat akaun untuk perniagaan. Faham pelajar? Tetapi apa yang berlaku? Bil kadar bayaran tadi dia rekod dalam akaun kadar bayaran untuk bil rumah dia. Untuk bil rumah. Bil rumah tak boleh. Bil rumah kalau dia bayar untuk bil rumah, dia seperti apa? Mengambil tunai untuk kegunaan sendiri. Faham pelajar? Boleh pelajar. Jadi pelajar, apa kesan dia? Pelajar, tak boleh masuk kadar bayaran. Sebab apa? Kadar bayaran ni nak rekod dalam akaun kadar bayaran adalah bil listrik perniagaan.
Betul. Jadi sebab tu wujudnya akaun ambilan. Kenapa? Bil utility tu untuk bil utility rumah kediaman adalah untuk kegunaan sendiri. Bagus. Kegunaan sendiri. Ini adalah ambilan. Faham? Betul tak belajar kegunaan sendiri? Betul. Okey, jadi belajar kita nak betulkan. Dekat mana nak betulkan? Okey, sekarang kadar bayaran ni salah. Dia dah rekod dekat debit. Dia tak sebut debit tapi kita tahulah kadar bayaran dia tak sebut salah. Pelajar, akaun yang salah. Betul pelajar? Okey, jadi pelajar ini pelajar nak betulkan dekat mana? Kadar bayaran. Sekarang dia dah rekod debit salah. Jadi nak betulkan kat mana? Kredit. Betul, kreditkan kadar bayaran. Kredit kadar bayaran sebanyak 500. Jadi ambilan. Jadi ambilan Cik Idham bertambah ke berkurang? Ambilan akan bertambah. Ambilan akan bertambah 500. Jadi jawapan dia apa? Debit. Jadi jawapan dia apa? Dari Cik Idham, debit ambilan kredit kadar bayaran. Okey, faham tak ni? Faham? Boleh? Okey, selesai. Okey, selesai Okey, habis kedua, habis selesai yang ini. Okey, berikutnya. Okey, berikutnya. Cikgu yang tadi tu kesilapan apa? Okey, kesilapan apa? Rasanya. Kesilapan apa ni? Kesilapan apa ni? Apa ni? Prinsip. Prinsip. Kesilapan prinsip tadi apa? Apa kesilapan prinsip tadi? Rekod akaun yang salah. Dalam kelas akaun yang salah. Betul tak? Betul? Dalam kelas, dalam kategori yang salah. Sekejap cikgu punya ni sekejap tak cikgu ni. Tepi tadi. Okey. Mana ni? Dia dalam kelas yang salah. Kelas yang salah mana? Kelas salah. Kadar bayaran belanja. Ambilan kategori lain. Ambilan adalah kontra. Betul belajar? Jadi kesilapan apa tadi? Commission. Betul belajar? Kesilapan commission. Okey. Alright Betul tak? Betul tak? Di bawah penjelasan akaun yang sama. Pelajar ni kesilapan commission ni penjelasan akaun yang sama. Pelajar, ni baca ni. Dia bukan penjelasan yang sama. Penjelasan tadi cikgu nak cakap yang berbeza ni. Nampak ni. Jadi kesilapan apa? Prinsip ke commission? Mana sesuai? Prinsip ke commission? Prinsip. Prinsip. Kalau commission, dia biasanya tersalah nama. Nama pembekal tu Lala dengan Lily. Kan? Dua-dua tu pembekal. Tapi pelajar tersalah dalam akaun. Jadi dia dua-dua tu pembekal tapi tersalah masuk nama. Tu kesilapan commission. Jadi kena hati. Okey, alright, selesai. Okey, jadi pelajar terusnya. Okey, seterusnya boleh tak? Boleh tunggu sikit lagi tak? Boleh? Boleh ikut lagi? Boleh. Okey, alright. Okey, seterusnya. Sikit lagi ni. B. Okey, B. Okey, sebuah komputer telah diambil untuk kegunaan perniagaan. Perkara ini belum direkodkan dalam mana-mana buku. Ini kesilapan apa ni? Okey, ini senang. Ketinggalan. Dia belum rekod mana-mana buku, itu ketinggalan. Okey pelajar. Jadi pelajar dua akaun. Cikgu nak sebut. Apa dua akaun? Alatan pejabat. Okey, komputer alatan pejabat. Bagus. Okey lagi? Belian. Apa dia? Ambilan. Kegunaan perniagaan. Ini minggu lepas cikgu dah sebut dah. Minggu lepas. Ingat lagi tak? Okey, dia kedai apa? Dia kedai komputer. Dia kedai komputer. Okey, jadi maksudnya apa? Dia ambil barang niaga untuk kegunaan perniagaan. Betul pelajar? Okey pelajar, cikgu imbas balik apa yang cikgu ajar minggu lepas. Minggu lepas pelajar, cikgu ajar yang ni pelajar. Dua tingkat. Ingat lagi tak? Bawah kedai, atas ialah pejabat. Okey, sekarang dia kedai komputer. Jual komputer, jual apa? Jual komputer lah. Betul pelajar? Ada komputer. Okey, komputer kat bawah. Komputer kat bawah ni adalah barang niaga. Boleh pelajar? Ada tak kat atas ni ada komputer tak kat atas? Kat pejabat ada komputer? Ada. Kat atas ni dia tak panggil barang niaga, dia panggil alatan pejabat. Betul. Okey, sekarang dia bawa ni atas. Komputer ni bawa ni atas. Apa kesan barang niaga kat bawah? Barang niaga berkurang. Apa tu barang niaga dalam akaun? Bukan. Inventory hanya topik persamaan perakaunan saja. Dalam topik lain, barang niaga adalah apa? Belian akan berkurang. Boleh belajar? Jadi apa kesan dekat alatan pejabat? Bertambah. Nampak tak?
Nampak? Okey, sekarang dah ada jawapan dah. Cuma kat sini tak ada debit kredit. Okey, pelajar terjemahkan debit kredit. Apa dua akaun dia? Akaun dia yang terlibat ialah dah tentu tadi akaun belian. Sebab barang niaga. Betul? Satu lagi ialah akaun alatan pejabat. Okey, akaun alatan pejabat. Okey, akaun alatan pejabat. Dua-dua belian adalah belanja, debit. Debit menambahkan, kredit mengurangkan. Betul pelajar? Okey. Alatan pejabat aset. Aset apa debit? Debit menambahkan, kredit mengurangkan. Jadi konsep dia tadi dah berlaku, cikgu dah terangkan. Jadi belian, apa kesan belian? Barang niaga bertambah ke berniaga berkurang? Berkurang. Berkurang berapa? Ada tak disebut? Ada tak disebut? Tak sebut Tak sebut tak sebut, kita letaklah nilai dia 3,000 lah. Letak 3,000. Boleh? Kita letak 3,000 Okey, belajar kita letak 3,000. Okey, 3,000. Tulis dapat 900 okey, letaklah 900. Tak apalah. Kita andaikan macam itulah. Okey, 900. Boleh belajar? Murahnya komputer 900 Okey, 900. Okey, alright. Jadi alatan pejabat bertambah. Okey, ada nak tanya tak? Faham tak? Tak ada. Faham. Okey, alright. Okey, nanti buat dalam bentuk jena am, jangan lupa. Okey, yang ketiga last. Dia yang ngantuk dah ni. Minta maaf ya, cikgu ambil masa lama sikit. Okey, yang ketiga C. Apa dia? Penerimaan cek bernilai 1,000 daripada Jaafar telah didebitkan dalam akaun Jaafar dan dikreditkan dalam akaun bank. Ni pelajar. Apa maksudnya? Okey, bagus. Okey, apa akaun yang terlibat? Jaafar, satu lagi? Bank. Betul? Okey, kita buat dua akaun. Okey, cikgu apa-apa cikgu ambil jawapan awak dulu. Akaun Jaafar. Okey, Jaafar. Satu lagi ialah akaun bank. Kadang-kadang soalan dia susah, baca sekali tak faham. Baca banyak kali dulu. Okey, belajar. Siapa tu Jaafar? Okey, kita terima duit daripada Jaafar. Kalau ya betul. Kalau kita terima duit, mestilah Jaafar tu adalah pelanggan kita. Siapa tu pelanggan? Pelanggan tu adalah ABT. Betul belajar? Betul? Okey. Jadi belajar Jaafar ABT. Jadi Jaafar ABT rumah dekat mana? Debit ke kredit? ABT adalah aset. Jadi menambahkan, mengurangkan. Betul? Alright. Okey, akaun bank. Bank aset ke liability? Bank saja. Bukan bank. Okey, aset. Rumah pun dekat debit. Menambahkan, mengurangkan. Okey, menambahkan, mengurangkan. Guna konsep ni dulu. Okey, bila dah pandai, belajar dah pandai, kita baca soalan dia. Terima cek daripada bernilai 1,000 daripada Jaafar telah didebitkan dalam akaun Jaafar. Okey, Jaafar dah bayar hutang dia, tapi kita letak debit pula. Berapa nilai debit yang kita letak yang salah? Kita letak sebanyak 1,000 dekat debit. Okey, ni yang salah. Okey, dan dikreditkan dalam akaun bank. Bank kita dah dapat duit, tapi duit kita makin berkurang pula kita rekod dalam bank. Salah. Memang salah. Jadi macam mana nak betulkan? Kita kreditkan. Tapi kena ganda apa? Kena buat apa tadi? Gandakan. Berapa ribu? 2,000. Dalam akaun bank 2,000. 2,000. Okey, belajar. Faham tak kenapa cikgu gandakan tadi? Akaun betul, amount salah. Betul tak? Akaun betul. Akaun betul, cuma tersalah debit dan kredit. Boleh belajar tersasul-sasul cikgu ni. Okey, minta maaf banyak. Okey, faham ni? Cikgu dah terangkan tadi. Okey, sekarang boleh tak terjemahkan jawapan ini dalam jena am? Boleh tak? Boleh. Jadi buat jena am. Bila buat kadar bayaran ni kredit. Jangan buat kredit dulu. Rekod apa? Mesti rekod debit dulu. Baru rekod kredit. Okey, nanti yang kedua ni, yang B, rekod debit dulu. Apa debit? Akaun alatan pejabat. Kredit ialah belian. Mesti punya ada pelajar kalau tak biasa buat ni, mesti ada yang rekod kredit dulu. Apa yang tak faham, buat dekat kepala, memang bercelaru. Tambah tolak, pening kepala. Lepas tu pelajar kena terjemahkan jawapan pelajar dekat sini. Boleh pelajar? Jadi yang ketiga pun sama. Buat akaun bank dulu. Debit. Baru kredit ialah Jaafar. Jangan tulis ABT. Jaafar. Okey, selesai. Alhamdulillah. Okey, faham tak apa yang cikgu ajar hari ni? Boleh?
Okey, sebenarnya soalan ni bantu awak dalam soalan pelarasan. Pernah jumpa tak soalan pelarasan? Tersalah rekod ni, betul tak? Ada. Kan mesti jumpanya. Pelajar jumpa buat banyak maklumat tambahan ada 10, pelajar mesti ada jumpanya. Okey, jadi saya rasa itu je untuk saya share hari ni. Jadi minggu depan kita carilah soalan apa yang lain-lain pula lah. Pelajar, okey. Nak buat topik form 5 ke form 4 ni? Form 5. Susah ke form 5? Susah topik-topik apa kita nak buat Syarikat berhad. Syarikat. Syarikat apa lagi? Kau yang depan-depan ada tak? Yang depan-depan okey tak? Penyata penyusunan bank pandai tak? Penyata penyusunan bank. Okey. Nanti tengoklah apa yang cikgu rasakan nanti boleh nanti cikgu sharekan kepada pelajar. Okey? Alright? Okey pelajar? Pelajar, ada pelajar ramai PM cikgu nak buat kerja khusus, Okey pelajar, dia macam ni pelajar. Kerja khusus ni pelajar, dia memang perlu buat dengan guru masing-masing. Itu syarat dia pelajar. Memang perlu pelajar dan cikgu-cikgu pun sudah diingatkan supaya buat dengan pelajar. Okey pelajar Okey, kalau nak tanya soalan secara teori, tu bolehlah, tak ada masalah, cikgu bantu sikit-sikit. Boleh pelajar kalau tanya pertanyaan sikit-sikit, cikgu ni macam mana boleh. Cikgu nak jawapan? Tak ada. Kalau tanya cikgu nak jawapan semua, tak ada, tak boleh. Pelajar kena buat berperingkat-peringkat. Okey, jadi cikgu dah nampak dah dia punya masalah dia nanti pelajar dia jumpa kat mana cikgu dah nampak. Sebab apa cikgu alhamdulillah cikgu dah selesaikan sampai habis. Nanti kalau nanti cikgu ruangkan cikgu dalam channel cikgu letak sikitlah. Ada ruang pertanyaan dekat kerja khusus, cikgu akan buat, pelajar komen kat bawah je. Tapi cikgu akan buat berperingkat-peringkat. Alright. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Semoga pelajar semua sihat walafiat dan juga doakan cikgu sentiasa sihat insya-Allah Okey. Alright. Okey. Terima kasih semua. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey, nanti cikgu share recording. Okey, sama. Ya. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama semua. Alright. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama.